Salam sejahtera dan salam satu Malaysia saya ucapkan kepada penonton sekalian. Saya, Fitni Jalimah, pelajar tingkatan 6 dari SMK Methodist pada hari ini akan membincangkan tentang masalah jenayah yang kini menjadi tumpuan ramai orang. Seperti tuan-tuan dan puan-puan serta saudara-saudari sekalian sedia maklum, hari demi hari masalah jenayah di negara kita semakin sukar dibendung dan menjadi beban kepada pihak tertentu. Jadi, pada hari ini saya akan membincangkan tentang salah satu kes jenayah yang amat menghiraukan, iaitu jenayah perdagangan manusia. Akta Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran Pindaan 2022 atau dikenali sebagai Akta S1644 telah berkuat kuasa pada 22 Februari 2022 setelah mendapat perkenan diraja pada 19 Januari 2022 lepas. Dan akta ini telah dimasukkan ke dalam warta pada 25 Januari 2022 yang lalu. Menurut Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, akta itu merupakan instrumen perundangan utama negara dalam mendepani isu penghambaan zaman moden sekaligus membanteras jenayah perdagangan orang dan penyelundupan migran di Malaysia. Tindakan kepada akta ini telah dilaksanakan bagi memperkasa peruntukan berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan keberkesanan tindakan menangani kedua-dua jenayah yang dinyatakan. Tambah beliau lagi, antara hukuman yang dikenakan kepada pihak yang terlibat termasuklah bagi jenayah memperdagangkan orang yang bukan seorang kanak-kanak bagi maksud eksploitasi dengan satu atau lebih cara berikut seperti ancaman, penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan yang lain, pelarian, fraud dan sebagainya. Hukuman penjara tidak kurang 3 tahun tetapi tidak melebihi 20 tahun dan boleh dikenakan denda. Begitu juga dengan jenayah memperdagangkan orang yang merupakan seorang kanak-kanak. Hukuman penjara tidak kurang 3 tahun tetapi tidak melebihi 20 tahun dan boleh dikenakan denda sekiranya disabitkan kesalahan. Selain itu, kesalahan mendapat keuntungan daripada pengeksploitasian orang yang diperdagangkan mendapat hukuman penjara tidak lebih 15 tahun dan boleh dikenakan denda RM500,000 tetapi tidak melebihi RM1,000,000 dan boleh juga diwujudkan keuntungan daripada kesalahan itu. Akhir sekali, kesalahan membawa dalam transit orang yang diperdagangkan melalui Malaysia iaitu darat, laut dan udara atau mengatur atau memudahkan perbuatan itu dilakukan akan dikenakan hukuman penjara tidak lebih 7 tahun dan boleh dikenakan denda sekiranya disabitkan. Antara kesan negatif perdagangan manusia ialah dapat mencemarkan imej negara di mata dunia. Kedudukan Malaysia dalam senarai 16 negara berprestasi buruk dalam mengekang isu perdagangan manusia akan mencemarkan imej negara di mata dunia. Hal ini kerana telah menunjukkan negara lemah dalam mentadbir dan menguatkuasakan undang-undang. Akhir sekali, akan menjejaskan hubungan diplomatik antara negara. Penyelundupan dan perdagangan manusia melanggar hak sesebuah negara dan isu-isu berlaku menjejaskan hubungan diplomatik antara negara. Contohnya, isu-isu seperti penderaan, malahan pembunuhan pembantu rumah akan menimbulkan rasa tidak puas hati antara negara yang terlibat. Kesan-kesan buruk yang telah dinyatakan telah menyebabkan beberapa langkah harus dilaksanakan bagi mencegah jenayah perdagangan manusia ini. Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan termasuklah penguatkuasaan undang-undang. Contohnya, Akta Perlindungan Masa Penyelundupan dan Keganasan 2000 dan Akta Anti Perdagangan Orang 2007. Akhir sekali, koordinasi antara kementerian. Penguatkuasaan yang bersepadu antara kementerian dapat membantu mengurangkan aktiviti ini. Contohnya, koordinasi antara Kementerian Pelancongan dan Kementerian Dalam Negeri bagi membersihkan imej negara. Sebagai penutup akhir bicara, jenayah perdagangan manusia sememangnya membawa kesan buruk kepada negara. Oleh itu, pihak kerajaan harus mengambil langkah proaktif dalam menangani masalah ini. Sekian daripada saya, Fitni Jalimah, ingin mengundur diri. Terima kasih.